Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara. Rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak kita membina juara dalam diri kita. Saya Sharifah Alea, hello once again. Dan nak ucapkan selamat datang juga hello kepada tetamu-tetamu ataupun penonton online kita. Kita ada Melati. Hai Melati. Kita ada Jaya. Hai Jaya. Wan Eddie. Dan juga Wan Edrol. Hello. Dan saya tu, Lea. No, I'm kidding. Okay. Baiklah. Dalam masa 10 tahun ini, makin kerap kita dengar berita mengenai kes-kes bunuh diri di kalangan remaja. Dan ada kena-mengena pastinya dengan tekanan akademik. Itulah dia topik kita pada hari ini, sebahagian daripada siri remaja cekal. Okay? Sesuatu yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan fakta ini. Namun adalah lebih penting bagi kita cuba memahami sebab-musabab yang telah mengakibatkan kita sampai ke tahap ini. Apabila seorang remaja belum sempat penuh suku kehidupan di dunia ni, sudah langsung putus asa dengan hidup. They just give up. How did we get here? Pada tahun 2017, Institute for Public Health ataupun IPH di bawah Kementerian Kesihatan telah menjalankan kajian National Health dan Morbidity Survey ataupun NHMS yang telah mendedahkan data mengejutkan. Antara data, didapati rakyat Malaysia yang masih bersekolah berusia antara 13 dan 17 tahun menghadapi masalah kesihatan mental. 13 dan 17 ya. 1 dalam 5 daripada mereka mengalami kemurungan ataupun depression. Lebih kurang 18.3%. 2 dalam 5 mengalami anxiety ataupun kegelisahan. 39.7%. Dan 1 dalam 10 ataupun lebih kurang 9.6% mengalami tekanan ataupun stres. Tambahan lagi, survei yang sama mendapati kecenderungan membunuh diri ataupun suicidal behavior lah, okay, telah meningkat sejak kajian yang dijalankan pada tahun 2012 dan paling banyak kes di kalangan pelajar tingkatan 1. Setelah menyiasat dengan lebih dalam lagi, kajian yang sama mendapati 50% daripada 120,000 pelajar yang ditemu bual menyatakan stres peperiksaan punca terbesar personal issues mereka. Sejak itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun mengambil langkah menamatkan ujian atau peperiksaan seperti UPSR yang telah wujud sejak 1988 ya, dan menggantikannya dengan pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Dan juga pentaksiran bilik darjah ataupun PBD yang lebih menekankan aspek fizikal, kerohanian dan intelek berbanding peperiksaan yang lama yang dah dihapuskan itu yang lebih pentingkan pencapaian akademik melalui peperiksaan. Tapi adakah itu mencukupi? Adakah kami masih lagi terlebih mengharapkan pencapaian akademik daripada anak-anak muda kita? Hari ini untuk bantu kita cari jawapan, cari solution situasi ini, kita ada panel pakar kita, kaunselor berdaftar Dr. Nur Safatul Azdin Abdul Razak. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Alia. Terima kasih kerana sudi kembali ke Membina Juara ini. Okeylah, Doktor, ini soalan sebenarnya kalau saya patah balik, saya faham tapi mungkin untuk ibu bapa yang dah terlalu lama meninggalkan zaman itu, kenapa anak muda kita ni tetap merasakan terlalu berat tekanan daripada pelajaran? Pertama sekali adalah kawalan, kurangnya kawalan ini, maksud dia ni remaja ini kawalan terhadap diri untuk memenuhi ekspektasi ataupun pengharapan diri dia terhadap sesuatu subjek, sesuatu sesi persekolahan, malah kurangnya juga mengawal ekspektasi orang luar, khususnya ibu bapa. Ibu bapa meletakkan ekspektasi ataupun harapan tertentu ya kepada anak-anak ni untuk memenuhi ekspektasi tersebut, okey, disebabkan oleh kurangnya kawalan. Okey, menyebabkan mereka merasa macam kemudian keluarnya ataupun kita panggil mendorong ya kepada uncertainty ataupun ketidaktentuan. Contoh, bila dah susah nak kawal ekspektasi ataupun memenuhi pengharapan dirinya maupun pengharapan ibu bapa khususnya, dia akan menyebabkan rasa uncertainty tu. Maksudnya ketidaktentuan, boleh ke tak ni, berjaya ke tidak ni. Okey, jadi Alia, tambahan pula, kita dah nampak dah skop ataupun persekolahan ataupun academic struktur akademik yang boleh dikatakan sangat kompleks.
kita memang dah sedia maklum exam oriented, Yes. ataupun kita panggil pembelajaran berasaskan peperiksaan. Yes. Maka proses untuk mengejar silibus, mengejar tugas-tugasan yang tertentu, menyebabkan remaja ini ataupun individu ataupun orang-orang muda dalam persekolahan maupun di universiti sekalipun Alia, dia struggle ataupun kita panggil sangat bergulumang dengan tuntutan untuk memenuhi silibus maupun tugasan-tugasan untuk memenuhi penilaian dalam kursus-kursus tersebut. Itu adalah satu contoh kenapa remaja ataupun individu anak-anak muda ni terdedah dengan academic pressure untuk memenuhi ekspektasi tu. Also because saya terfikir pula betul juga, sebab kalau misal kata kalau kita dah sampai ke tahap universiti lah mungkin ataupun di tahap di mana kita boleh tentukan apa yang kita nak belajar, dan kita dengan dari situ kita dah letakkan harapan kita, kira macam like get A lah, bajet A je. Bajet. Bajet A je. Kalau tak dapat A lah, kecewa sedikit. Tapi sekurang-kurangnya dapat B. Because kita dah letakkan kita dah pilih itu yang kita nak buat, dan itu yang kita itulah harapan tahap harapan pada diri kita sendiri. Tapi kalau di sekolah ataupun bila kita menghadapi sesuatu situasi yang kita belajar apa yang ditentukan untuk kita, mulalah kan, we need to memorize things that we don't seem to find important sebenarnya. Tapi important sebab nak penuhkan harapan ibu bapa. Important untuk penuhkan harapan kita cemerlang di mata guru, juara di kalangan juara. Kononnya kan. Jadi adakah culture kita lah, masyarakat kita ni terlalu berfikiran begitu, di mana kita ni terlalu bergantung pada keputusan-keputusan akademik, keputusan-keputusan peperiksaan lah. Baik sebenarnya kalau ikutkan keputusan akademik yang baik, dia satu benda yang penting untuk mendorong kejayaan individu khususnya remaja ni untuk ke tahap yang lebih baik. Maknanya kalau kita kata mudah Alia, bila kita dapat keputusan yang baik dari sudut akademik, kita dah boleh merancang proses-proses untuk pencarian kerja, pemilihan kursus yang lebih baik pada masa akan datang. Namun dia bukan satu benda atau keputusan yang mutlak. Budak maksudnya statik. Kalau anda dapat keputusan ini, confirm berjaya. Budaya untuk membanding siapa yang lebih trending. Saya ambil untuk ini istilah saya sendirilah. Budaya membanding siapa lebih trending. Trending ni siapa dapat banyak A lah. So bila dapat result A banyak kan, kita banyak result ni, kita akan tahu siapa individu yang kita nak beritahu yang anak saya dapat A. Contoh lah kan, macam tu. Contoh membanding siapa lebih trending. Siapa Alia dapat A. Dah nilai siapa yang dapat A subjek mana pula yang dapat A. Kan? Budaya membanding beza ini, ataupun budaya juga yang saya reka ataupun yang saya terfikir berkaitan dengan budaya kalau semua dapat A, hidup engkau mesti A punya. Maksudnya macam tu. Kalau lah cerdik, kalau maksudnya anda ni cerdik, hidup ni mesti bombastik lah. Macam tu, contoh lah begitu. Meletakkan pencapaian akademik semata-mata sebagai penilaian mutlak. Untuk menentukan masa depan sama ada remaja itu cemerlang ataupun tidak. Sedangkan Alia, remaja ni kita tahu dia ada 1001 kelebihan yang lain. Meskipun dia mungkin ada sedikit kekurangan daripada akademik, namun kita tak tahu ataupun bila kita teroka, sebenarnya dia mungkin ada kehebatan daripada sudut leadership, kepimpinan. Bagaimana dia berfikir secara kritis, bagaimana dia menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terfikir pun oleh orang lain. Itu sebenarnya yang boleh kita titik beratkan. Rather than daripada kita memfokuskan pencapaian akademik yang menjurus dan memomokkan untuk kita menghafal sesuatu benda tu. Satu benda yang macam kalau mungkin kita kat universiti kadang-kadang kan, kalau mungkin Alia mungkin ada experience atau pengalaman, kadang-kadang kita ni tak dimomokkan dengan nak dapatkan jawapan yang sebiji-sebiji sama dalam buku. Contoh. Maksudnya kita tak mencapahkan kita punya problem skill tu. Kita hanya sekadar ingat. Betul. Memorize. Rather than understanding. So bila dapat soalan yang mungkin bersifat orang kata problem solving, penyelesaian masalah, kita dah blur. Alamak, macam mana ni? Soalan lalu dalam ni. buku tu tak ada. Tak ada pun tak ada. Aku salah baca buku. Salah baca buku. Lecturer salah bagi ni, cikgu salah bagi ni, spot soalan tak betul. Contoh begitu. Padahal subjek itu mestilah ada 1000 buku kan. Takkan nak baca 1000. Betul. Itu kata-katakan budaya sekarang ini yang melihat bahawa kecemerlangan akademik, banyak A bapa yang skor tinggi-tinggi tu, menyebabkan
dia merupakan satu penilaian mutlak saya kata budaya yang melihat bahawa sehingga kan pencapaian akademik ni dah mula menutup pencapaian-pencapaian lain. Termasuklah kemahiran insaniah dalam diri yang mula kita kata diabaikan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pencapaian akademik yang wow, yang boom sehingga kan pencapaian holistik yang lain diabaikan ataupun tidak diberi perhatian yang baik. Sebab saya untuk menjadikan contoh lah kan, ramai juga antara kawan-kawan saya sewaktu ni sekolah menengah antara mereka yang diletakkan dalam kelas kan, kita ada tu kan yang bijak pandai kelas A, yang medium B dengan C, yang payah now nak faham apa yang ditulis dekat depan tu kelas D. Tapi saya perasan ramai juga antara rakan-rakan saya yang berada dalam kelas D berjaya dalam hidup. Sebenarnya lah berjaya dalam bidang yang dia minat, yang dia ceburi, yang dia gigih nak betul-betul berjaya. I want to be the best of the best in this. Betul, kerana kemahiran hidupnya sebenarnya lebih menyerlahkan lagi potensi dia bermandiri dalam kehidupan selepas tu. Exactly. Sebenarnya Dok, bila doktor cakap tadi mungkin saya ada pengalaman di zaman universiti. Sebenarnya saya tak ada. Saya tak ada pengalaman di zaman universiti. Saya tidak pun pergi tak sampai pun ke tahap universiti. Dan mungkin kerana ibu bapa saya adalah yang begitu, yang memang dari awal mereka jenis yang cakap kalau bab akademi ni saya takkan tekan pada anak saya. Saya takkan berikan tekanan bagi anak saya sebab bagi kebebasan. Saya akan berikan kebebasan sebab bapa saya pun masa dia di sekolah akademi macam gini-gini tapi berjaya. Mak saya pun akademi alhamdulillah bagus tapi she was more of a sports person in school. So you know what I mean or not? So diorang tak letakkan expectation yang tinggi dan juga tak berikan tekanan itu. Ramai antara ibu bapa seperti saya juga yang cuba mengamalkan cara itu juga. Akan tetapi adakah itu sekadar bercakap? Tapi pada masa yang sama sebenarnya tetap beri tekanan itu pada anak-anak kita. Ada ke? Okey, bila kita tengok senario kehidupan dalam kekeluargaan lah, contoh ibu bapa kan, kadang-kadang ibu bapa ni dia mungkin dalam ketidaksedaran, contoh dia ada satu kita panggil line, satu aras. Di mana kita boleh mengatakan bahawa ada wujud caring atau kita panggil prihatin, rasa concern kepada anak daripada ibu bapa. Okay? So ibu bapa ni mesti kata hak saya untuk memastikan anak saya mendapat pendidikan yang terbaik. Okay? Apa sahaja yang baik-baik lah untuk tujuan ataupun kemaslahatan hidup dia. Alright? Kecemerlangan hidup dia. Jadi pada aras itu, pada mulanya, mungkin pada aras itu dia mengatakan bahawa ini the best for you lah. Contohnya kita rasa macam kalau you tak dapat A dekat dalam subjek ni, macam mana kita nak meneruskan legacy ni, nak dapatkan keluarga yang ada salah seorang pun doktor pun jadilah. Contoh bagi begitu sebab dia merasakan bahawa anak ni mungkin ada harapan untuk menjadi star dalam keluarga maupun di sekolah dan sebagainya. Baik, pada permulaan ekspektasi itu mungkin menjadi satu benda yang kita panggil concern ataupun benda-benda yang boleh diberi perhatian. Tetapi apabila sentiasa dimomokkan, contoh bila dia tak memenuhi ekspektasi tersebut, mungkin dapat sekadar A- ataupun dia dapat A tapi A 80, sedangkan parent dia kata nak jadi doktor A ni kena 90 alias 90 baru boleh dapat jadi. Kalau kita nak dapat doktor gigi, mami tak nak, mami nak dapat doktor yang doktor pure punya doktor, surgeon contoh begitu. So mungkin ekspektasi tersebut lama kelamaan pada permulaan yang nak menjadi caring tu terlebih kepada over caring, dan akan membentuk satu kita panggil obses. So obses inilah yang akan memberi kepada pembentukan stres. From obses to stress. Itu right. So kita kena sebagai ibu bapa kita pun kena peka jugalah kan. Jangan kita mulakan dengan it's fine, do it the best you can. Tapi like your best can be better. Your best can be better and better. Okay. Macam mana pula kalau dengan anak-anak remaja yang tanpa tekanan daripada ibu bapa, tapi mereka sendiri rasa macam I need to be the best of the best. I need to hafal 10 buku ni. I need to ace my SPM. Macam mana boleh diorang sampai ke tahap tu sedangkan ibu bapa mereka tak pernah pun letakkan tekanan macam tu. Okey, satu soalan yang saya rasa macam memang terkena maksudnya macam bersub sebab saya pun mungkin ada pengalaman tersebut. Saya kongsikan mungkin ada di kalangan pendengar yang mungkin sebelum ini
tak peka tentang ini. Ya. Bila kita dah tahu, kita mungkin dapat boleh menyedari kadang-kadang ada wujud satu sistem kepercayaan yang kita panggil satu sistem kepercayaan yang tidak membantu. Malah dia membantutkan proses. Sebagai contoh, pertama sekali ada satu pemikiran yang kita panggil tak rasional yang tidak boleh mengembangkan potensi. Satunya adalah kita panggil labeling. Kita melabel diri kita. Contoh anak-anak ni dia melabel diri kita. Maknanya kalau dia tak perform dalam satu-satu subjek sebagainya, dia jadi orang yang ketinggalan, loser. Dia tak sendiri bagus. yang rasa. Betul. Kerana apa? Kognitifnya ataupun kepercayaannya menyatakan bahawa dia perlu perform dalam semua mata pelajaran. Salah satu dapat B, dia seorang yang loser. Maksudnya yang tak perform bagus. Dia sendiri yang macam letakkan benda tu dalam yang pertama. Yang kedua adalah satu pemikiran mengkritik diri ataupun kita panggil satu benda yang ada perkataan mesti. Contoh Alia ataupun macam tu, awak mesti dapat A dalam subjek ataupun mata pelajaran biologi. Kalau tidak, maksudnya bila kita ada sentiasa perkataan mesti. Jadi kita mesti meletakkan bahawa kalau tak jadi gini, memang akan jadi A atau memang akan jadi B. Dia tidak ada satu apa kita panggil kita ada satu kita panggil kompromis di situ. So perkataan mesti yang sentiasa melekat dalam kognitif belief sistem kita, kepercayaan kita yang akan menyebabkan stres akan mungkin muncul. Kalau tak dapat ni macam mana ni? Dan yang ketiga, blame. Blame tu maksudnya menyalahkan. Sama ada menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Contoh, menyalahkan diri sendiri. Kalaulah saya ni tak dapat A dalam pelajaran biologi, mesti mak akan malu. Mesti saudara mara tanya. Kenapa anak ni tak bagus ni? Sedangkan mak dia cikgu. Mesti anak dia pandai. Betul? Mesti anak dia bijak dalam pelajaran. Dapat straight A. Kalaulah aku tak dapat, adakah macam mana perasaan parents, macam mana perasaan mak ayah mesti dia malu. Mesti dia rasa macam tak gunalah jadi cikgu asal anak pun tak perform. Begitu. Kepercayaan inilah kita panggil irrational belief. Kepercayaan yang tidak rasional. Yang tak membantu. Saya ada soalan mengenai kepercayaan yang sedikit rasional. Mungkin seorang anak itu merasakan yang dialah satu-satunya harapan keluarganya akan keluar daripada belenggu yang tidak seberapa ideal lah. Mungkin tidak seberapa bukan orang yang berada, orang yang susah mungkin. Dan dia rasa inilah satu-satunya aku boleh keluar daripada belenggu ini, aku boleh bawa keluarga aku keluar daripada belenggu ini. Dan itu menyebabkan stres, tekanan akademinya. Adakah itu juga merupakan sebuah kepercayaan yang tidak rasional? Kepercayaan ini dia tidak menjadi tidak rasional apabila wujud satu tingkah laku yang membawa kepada keburukan. Kadang-kadang kita mungkin macam tadi thinking ataupun kepercayaan dia nak mengubah sesuatu yang lebih baik. Bila dia nak mengubah sesuatu yang lebih baik, bermakna dia tidak mahu berada dalam zon selesa. Membawa perubahan ke arah lebih baik adalah sesuatu kepercayaan yang rasional ke tidak rasional? Rasional. Kerana dia nak memberi kerana dia nak memberi perubahan dan perubahan itu realistik. Betul. Dia tak menjadi satu yang kita panggil pemikiran yang tak rasional bila pemikiran tu tak realistik. Contohlah kalau keluarga tu mungkin sebelum ini miskin, ada mungkin ataupun dia merupakan anak seorang yang memang harapan keluarga, namun dia punya expectation dia terlalu tinggi sehingga tak mampu dicapai. So maksud dia tu kalau dia tak realistik, maknanya dia mungkin boleh mewujudkan satu kepercayaan yang tak rasional. That's why tadi saya katakan kita perlu ekspektasi kita mesti real. Mesti dia satu benda yang boleh dicapai. Walaupun wujud cabaran tapi tidak mustahil untuk dicapai. Sekarang ni kita perasanlah di mana sistem pembelajaran kita makin lama makin menjauhi daripada exam oriented assessments. So kira macam ialah dengan kewujudan PBD tu kan. Adakah ini titik permulaan bagi kita melihat better adjusted students, maknanya yang lebih holistik. Kurang stres maybe, kurang tekanan maybe. Adakah ini titik permulaannya? Betul. Maksudnya kalau jawapan yang mudahnya, inilah merupakan turning point. Satu benda yang mungkin satu pendekatan yang negara kita ataupun sistem pendidikan kita sudah mula bergerak ke arah ataupun paradigmanya ke arah yang lebih menjadikan remaja ini lebih holistik. Bukan saja bertujuan untuk
memorize, mengingat. Yes. Malah kemahiran-kemahiran yang lain macam saya katakan tadi, kemahiran menyelesaikan masalah, Right. kemahiran kepimpinan, Yes. apa kita panggil kemahiran bekerja dalam pasukan Right. dan sebagainya. Yep. Ini yang menjadi sebenarnya lebih diperlukan dalam mereka bermandiri. Maksudnya kita survive dalam kehidupan selepas itu. Okay. Sebab nanti mereka ni akan bekerja, Right. akan bersosialisasi dan Yeah. sebagainya. Alright. So lebih kepada itulah Okay, baik. Alright. Kita akan sambung lagi bercerita dengan Dr. Safa kita, tapi sebentar sahaja lagi kita berehat seketika kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Topik pada hari ini sebahagian daripada siri remaja cekal kita. Okay? Topiknya tekanan akademik. Okay, Dr. Safa, saya nak tanya. Bila kita cerita pasal tekanan akademik dan sebagainya, saya teringat perkataan burnout. Saya terfikir perkataan burnout. Di mana ibu bapa ini inginkan anaknya mengalami sepenuh-penuhnya keindahan semua alam segalanya. Muzik, dance, Betul. ballet ke, makyong ke, Betul. Kuda kepang. Kuda kepang ada. Kompang. Betul. Kompang. Yes, every form of it, okay? Macam-macam program, kursus, Yes. kursus menulis, kursus mendengar, Melukis. kursus melukis, semuanya. Lepas tu lepas 1 minggu tu penuh dengan segala kursus, dengan kelas, sukan lagi, Tumbuk tu apa tumbuk tu? track lah, lari lah, bola taekwondo lagi, astaghfirullahalazim. Yeah. Habis minggu tu anak dia dah flat. Betul. Every Saturday Sunday patutnya anak dia enjoy, tak, anak dia tidur sebab dah tak larat dah. Sepanjang minggu tu ada je aktiviti. So adakah itu sesuatu yang membahayakan daripada ibu bapa? I mean, like, are we too overzealous? Like macam excited sangat kita nak bagi ni semua kepada anak-anak kita. Saya percaya setiap ibu bapa ni menginginkan Yes. anak-anak yang serba boleh. Yes. Bila kita sebut serba boleh ni bukan saja akademik, Alia. Ya. Co-curriculum daripada muzik, sukan, Ya. pidato, forum, Ya. semualah. Itu belum masuk lagi kelas tambahan tuition. Yes. Seawal usia berapa tahun? Oh ya. Kan beberapa tahun. Ya, betul. Sebelum masuk sekolah rendah dah ada tuition. Ataupun saya kelas tahu. tambahan. Pernah dengar. Bermakna untuk betapa impian ibu bapa ini sangat menggunung tinggi untuk memastikan bahawa anak-anak dia ni cemerlang, gemilang, terbilang, kebabom semualah kat situ. Harapannya adalah anaknya penuh hidupnya, penuh Betul. segala aspek. Tapi adakah itu membebankan anak kita lagi? Baik. Adakah anak-anak yang mungkin boleh orang kata meneruskan ataupun cope dengan kepelbagaian aktiviti, bagaimana manage. Sebab kadang-kadang ada kanak-kanak yang dia boleh bila dia multitasking, buat perkara-perkara yang berbeza, dia punya kefungsian kognitif dia makin laju. Wow. Okay, sebagai contoh, macam ada juga macam saya, saya ambil pengalaman pada saya, bila saya buat banyak kerja atau banyak aktiviti, saya cepat untuk berfikir. Right. Maksudnya lebih cepat. So bila ada kekurangan sikit aktiviti, saya mula kognitif tu dia lambat sikit. Faham. Ada individu yang mungkin boleh cope, boleh atasi dengan itu. Yep. Namun mungkin kanak-kanak ni kehidupan dia nak enjoy. Dia nak ada kebebasan. Dia nak ada masa rehat, masa bermain dengan adik-beradik, masa bermain dengan rakan-rakan. Namun dia dihadkan dengan mengikuti pelbagai jenis aktiviti yang memerlukan bukan saja tenaga, fokus, kognitif yang tinggi, dan akhirnya dia sebenarnya memberi bebanan. So bila overwhelm ataupun orang kata dah tak boleh cope dah, ketidakupayaan kanak-kanak ini mengendalikan imbalancing. Kita panggil itu orang kata seimbangan yang akan menjerumus kepada mula-mula stres tau. Alia, stres. Okey, stres ini lama-lama yang tidak diurus, dia akan pergi kepada burnout. Bila burnout ni tak dikawal, dia akan pergi kepada depresi. So bila depresi inilah, kemurungan inilah yang akhirnya membawa kepada bahaya lagi, yang paling nauzubillah, paling membahayakan mungkin bunuh diri dan sebagainya. Itu yang seperti data yang awal tadi saya sebut. Bermula daripada stres tadi. Menunjukkan stres leading kepada burnout. Tak diuruskan dengan baik, leading pula ataupun pergi kepada depression. Dan akhirnya suicidal behavior.
Alright, okay. Jadi macam mana kalau kita nak tahu remaja kita, dia dah tahap remaja ya. Remaja kita ni burn out. Sebab kita dah biasakan mereka dengan keadaan ini. Kita dah mula dah, okay, hantar ke sini, hantar ke situ, hantar ke situ, break untuk makan dan tidur saja. Selain daripada tu, kau buat aktiviti. Okay. Bila dah remaja, patutnya dia dah biasa. Tapi itulah zaman di mana mereka akan betul-betul merasakan burnout. How do we as ibu bapa, macam mana kita nak kena pasti sama ada anak kita dah terjerumus dah makin dekat dengan burnout tu. Okey, baik. So bila kita nampak tadi saya katakan tadi yang mula-mula kita stres kan? Stres tu kita mungkin rasa emosi menzahirkan secara emosi je. Kita rasa mungkin tak selesa dengan keadaan itu. Sebab stres ini dia ada dua. Dia boleh membawa kepada satu paradigma yang lebih baik. Sebab kita berada tadi saya kata zon yang selesa, kita pergi kepada zon yang lebih mencabar. Dan apabila stres itu dan dia boleh dimanifestasi kepada sesuatu emosi yang sebaliknya. Lack of motivation. So bila dia rasa dah rasa macam emosi dia macam dah tak boleh nak ni. Tak happy, tak seronok. Okay, dia transform pula kepada tingkah laku yang mungkin agresif ataupun isolation. Okay, ataupun tak nak pergi sesuatu tempat yang dia selalu pergi atau dia buat aktiviti. Okay. Ada kes-kes juga Alia, kadang-kadang satu benda yang mungkin bukan kanak-kanak remaja, kadang-kadang kanak-kanak dah ada certain case. Kencing malam juga mula boleh menjadi satu sign, satu tanda ya, kerana dia mungkin bila kerap kencing malam, kes yang menunjukkan bahawa kajian-kajian menunjukkan merupakan simptom burnout. So hati-hati, kadang-kadang bila apa terkencing aja kan, bukan pun dikencing mungkin loose ke apa tak. Transformasi ataupun manifest tingkah laku tersebut. Insomnia, tak boleh tidur. Betul? Ya, perubahan berat badan yang mungkin terlebih berat maupun yang mendadak sama ada terlebih ataupun terkurang. Dan kognitif. Bila sebut pasal kognitif ini, rasa macam helplessness. Tak boleh dibantu. Okay? Rasa macam tak boleh dah, tak berguna lah. Dia rasa tak puas kehidupan dia. Dia buat benda ni macam seronok tak you buat tak? Saya rasa macam sekadar nak memenuhi aktiviti harian tanpa ada wujud keseronokan apabila melakukan aktiviti tersebut. Dia jadi macam robot lah. Macam ikut je kan. Dia telah dibentuk mengikut acuan. So dia kena ikut acuan tersebut sehingga kan hilang kepuasan tu. Dia tak ada kepuasan, just untuk memenuhi requirement sahaja. Which is actually quite contradictory to niat sebenar ibu bapa, iaitu untuk mereka merasakan setiap aspek dunia ini yang indah. Jadi kalau kita nampak anak kita dah sampai ke tahap nak burn out ni, okay? Dan kita tahu mereka, dan kita dah nampak, kita dah tahu apa yang patut kita lakukan untuk membantu mereka tidak sampai ke tahap burn out betul-betul ataupun sampai ke tahap depression. Okey, berkenaan dengan kita panggil early intervention ataupun intervensi awal Okey, pertama sekali yang perlu yang kita kena tahu tips dia ni, maksudnya bila kita tidak boleh mengabaikan simptom So kadang-kadang kita dah nampak dah mungkin simptom-simptom anak tu dah mungkin kita dah mula kelihatan. Jangan abaikan simptom-simptom tersebut. Kemungkinan bila berlakunya pengabaian simptom dia akan membawa kepada rawatan yang mungkin dah terlambat. Dia burnout ni satu benda yang kita panggil yang boleh dirawat. Dan dia memerlukan masa lah untuk rawatan, sama ada sebulan, 2 bulan dan tempoh-tempoh yang tertentu. Okey, baik. So bila anda kata ibu bapa dah mula merasakan bahawa anak mereka ni ada sedikit-sedikit simptom ataupun tanda-tanda, jangan abaikan. Right? So bila kita dah tahu, ibu bapa dah pasti ni. So seek for help ataupun cari bantuan. Bantuan ini bukan sekadar dalam keluarga. Dia boleh merangkumi sehingga luar daripada keluarga, environment, persekitaran. So bantuan ini daripada mana? Dia boleh pada pihak sekolah pun boleh, daripada pihak community, malah menerima bantuan daripada professional helper. Kita panggil profession membantu yang boleh menguruskan atau mengurangkan simptom burnout ini, menguruskan burnout dengan baik. Macam mana pula dengan ibu bapa yang masih tekankan saya membesar ni, saya cukup tak suka perkataan it's just a phase. So bila dia tengok ini adalah simptom-simptom burnout, sebenarnya no, it's just a phase. It's okay. Dia get used to it. Biasalah budak, kejap-kejap boring, kejap-kejap boring. No, you must stick to it. Macam mana pula dengan ibu bapa begitu? Baik. So sekarang ini adalah satu, kita panggil macam ni, mungkin kurang kesedaran lah. Okay? Sudah tiba masanya untuk kita ataupun ibu bapa lah khususnya mengakui dan menyedari bahawa
Okay, setiap perubahan itu perlu dikenal pasti. Okey. Ya, kerana setiap perubahan anak-anak ni berbeza. Bagaimana mereka cope ataupun bagaimana mereka mengendalikan stressful event dalam kehidupan. Kadang-kadang kan mungkin kita nampak kita pergi kelas tuition ataupun kelas aktiviti piano. Mungkin bagi Alia boleh sebab Alia suka tentang muzik-muzik. Saya ni mungkinlah tak reti nak ni, tapi dia akan jadi masa sama 1 jam kelas. Tapi penerimaan ataupun bagaimana sejauh mana saya menerima kelas muzik tu berbanding dengan Alia mengendalikan dia. So setiap individu dia berbeza. Berbeza cara dia mengendalikan tekanan. Inilah yang perlu diakui oleh ibu bapa. Ya. Tidak ibu bapa mengabaikan saya katakan tadi dia perlu ada ilmu untuk mengetahui sistem ni sebenarnya. Untuk boleh membantu pada kita panggil intervention awal untuk membantu anak-anak. Ya, sebab pembandingan tadi doktor cakap doktor dengan tu, padahal dalam sistem keluarga pun kemungkinan kakaknya lebih okey, boleh terima certain things, boleh cope. Adiknya tak semestinya. So ibu bapa haruslah sentiasa peka. Dan kalau ibu bapa yang mungkin baru anak-anak mereka barulah nak start sekolah kan. So dah baru nak schedule kelas-kelas ni. Apakah agaknya cara yang terbaik sebagai ibu bapa untuk bantu anak-anak kita maintain balance dan balance yang sihat dia antara pelajaran, pendidikan dan juga interest lain sukan ke, tarian ke, menyanyian ke, muzik ke. Saya sebenarnya suka macam ni Alia. Saya suka mudahkan dalam sudut akronim saya letak parent. Ibu bapa parent Parents, P-A-R-E. Ya, betul. Sebab mudah sikit. Love it. Yes. P Alright. Prioritize, utamakan. So kita kena tengok kat mana keutamaan anak-anak pada ketika itu. Belajar. Hobi-hobi yang lain. So beri keutamaan kepada keperluan yang mendesak ketika itu. Supaya anak ni dia ada tahu fokus dia. So tak payahlah fokus kepada keseronokan kan sehingga mengabaikan aspek pelajaran. So prioritas, beri keutamaan kan, prioritas. Adjust atau sesuaikan mengikut kemampuan. Kalau anak-anak itu mungkin kelebihan ataupun kemampuannya takat itu je, ataupun pada bidang-bidang tertentu saja. Jangan dipaksa kepada sesuatu benda di luar kemampuan anak-anak dan minat anak-anak. Adjust. Baik. So R ataupun kita panggil respect. Hormat. Interest anak-anak. Sebab anak-anak ataupun remaja, khususnya remaja kisah anak ni, dia ada satu minat. Macam saya tak minat sukan Alia. Bagilah kat mana pun, kaki bangku dan sebagainya, saya tak minat sukan. Tapi saya lebih suka kepada benda-benda yang seni. Contoh seni nyanyian, suara dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang suara ke laut, tapi tak apalah. Tapi kita minat ada. So maknanya kita punya respect, rasa hormat kepada sesuatu kelebihan anak-anak itu. Kan? E, encourage, galakkan. Sudah mengetahui bahawa kelebihan anak-anak itu, kita encourage dia supaya dia lebih maju. And nature. Nature and nurture. Dan kita negotiate, pertimbangkan. Alia, you suka apa? Bila kita pertimbangkan tak, ada tak baik buruk tentang ini apa dan sebagainya. Dan apa lagi? Time management. Bila kita ada keutamaan, kita bantu anak kita untuk menguruskan apa kepentingan dia. Bila belajar, berapa time yang perlu di allocate kan untuk dia menghabiskan sesuatu hobi, sesuatu aktiviti kurikulum, supaya anak-anak tu satu hari tu dia rasa macam walaupun banyak aktiviti tapi dia dalam track yang betul dan mencukupi. Jangan terlebih. Betul. Jangan terlebih, jangan terkurang, cukup untuk anak itu. Yang akan mula dengan P itu, which is prioritize. I love it. Suka-suka betul akronim Dr. Safa ni. Kita akan kembali lagi sebentar saja lagi dengan soalan-soalan daripada penonton online kita. Jadi jangan ke mana-mana, bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Kita bincangkan sebahagian daripada siri Remaja Cekal, tekanan akademik. Baiklah, kita terus ke penonton online kita untuk soalan yang pertama, Melati. Assalamualaikum Melati. Waalaikumsalam. Ramai pelajar zaman sekarang yang tentukan nilai diri mereka berdasarkan keputusan akademik semata-mata. Contohnya, pelajar yang selalu dapat result straight A, tiba-tiba ada satu waktu dia dapat satu B. Dia kecewa sehingga ke arah depresi. Jadi soalannya, apakah cara yang berkesan untuk para pelajar elakkan diri dari mereka dari perasaan sebegitu? Thank you Melati. So terima kasih Melati. Cantik namanya. Bunga Melati. Baik, berkenaan dengan
pelajar, dia memang sentiasa excellent. Right. Selalu dapat A, tiba-tiba satu ketika tu, dia dapat B. Okay, so macam bagaimana kita nak elakkan pelajar ni daripada perasaan begitu? So boleh saya rumuskan kat sini, lower your expectation down. Turunkan ekspektasi anda, ya, maksudnya jika mungkin ekspektasi anda ini dalam kehidupan nak jadi individu yang sentiasa excellent, sentiasa A je. Bila kita sentuhkan tadi pasal must, maksudnya saya mesti dapat A dalam semua mata pelajaran. Right. Jika anda meletakkan ekspektasi yang begitu, mutlak, statik, tanpa ada pengurangan ataupun adjustment, penyesuaian, maka dia akan mudah terdedah kepada kekecewaan dan depresi. Oleh itu, kurangkan ekspektasi. Dan ekspektasi itu mestilah realistik dan boleh dicapai. Ya, kerana kehidupan, bila kita proses pembelajaran, ada kalanya mungkin kita akan mendapat sesuatu yang mungkin kita tidak harapkan. Normal proses. Proses yang normal dalam kehidupan, tak kira dalam pembelajaran, perhubungan, ya, malah perkembangan. Ada ketika kita diuji dengan cabaran-cabaran tertentu. So bila kita menurunkan ekspektasi kita dan ekspektasi kita yang lebih realistik dan mampu diukur dengan munasabah, maka kita mampu untuk mengurangkan rasa kecewa tersebut. Alright. Manage your expectations, okay? Alright. Dan juga kadang-kadang gagal itu adalah sangat bagus. Betul. Bagi ini adalah dari pengalaman diri saya sendiri, ya. Sangat teruk bab akademik. Tapi itu lagi menguatkan semangat saya untuk excel dalam perkara-perkara lain di mana saya lebih boleh excel. So that would be bila kita dah jatuh, ada sebab untuk kita bangun balik lagi kuat. Betul. Okay. Soalan yang seterusnya daripada Jaya. Hai Jaya. Hai doktor. Soalan saya ialah, kita dah tahu yang tekanan akademik membawa depression dan anxiety di kalangan remaja. Jadi mana satu pilihan yang baik? Kita mengimbangi tekanan akademik dengan aktiviti riadah atau kurikulum yang seronok, ataupun kita kurangkan tekanan akademik dengan secara langsungnya kurangkan stres. Okay. Wow, that's clever. Do you balance it out or do you cut it out completely? Okay, terima kasih. Jaya, soalan tu sangat-sangat sebenarnya dia problem solving sebenarnya soalan ni. Ya, mungkin menjawab Bina bagaimana nak jawab ni. Bagus. Sebenarnya kalau dalam soalan, kalian perasan kalau dalam soalan Jaya tadi, bagaimana nak mengimbangi apa kita panggil akademik dengan keseronokan, dengan kita kurangkan tekanan. Sebenarnya keseronokan itu merupakan salah satu untuk cara kita mengurangkan tekanan melalui proses untuk kita mendapatkan keseronokan. Keseronokan ni bukan kita pergi cucuk langit zumba-zumba tu, bukan. Bukan. Maksudnya kita melakukan aktiviti riadah yang boleh mengurangkan kita punya rasa tekanan kita. Exactly. Sebab bila kita dah tahu apa aspek yang boleh mengurangkan tekanan, kita tahu pembelajaran yang menyebabkan kita ni rasa tertekan. Ataupun perhubungan yang menyebabkan kita rasa tertekan. Rakan sebaya menyebabkan kita rasa tertekan. Bila kita dah kenal pasti apa punca yang menyebabkan kita rasa tertekan, kita boleh mengatur strategi untuk mengurangkan tekanan. Salah satunya daripada tadi mencari keseronokan tadi. Keseronokan yang boleh kita rasa mengimbangkan. Betul. Dah sebut tadi, mengimbangi rasa kita panggil kebimbangan akademik tersebut. Melalui hobi, gunakan hobi, bersukan dan sebagainya. Okay, alright. Thank you Jaya. Soalan itu dan harap itu dapat sedikit sebanyak membantu Jaya juga. Actually your question already menunjukkan yang bahawa Jaya ini dah boleh prioritize sendiri sebenarnya kan. Betul. Yang di mana perlu imbangan yang perlu diimbangkan dan di mana yang perlu dikurangkan. So well done. Alright, kita akan berehat seketika. Ada lagi soalan daripada penonton online kita sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Terus bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Sebahagian daripada siri Remaja Cekal, hari ini kita membincangkan tekanan akademik. Kita terus ke Wan Eddie dan juga Wan Edrul untuk soalan mereka. Silakan Cik Wan Eddie. Assalamualaikum. Hai doktor. Soalan saya, adakah tekanan akademik diperlukan untuk memastikan pelajar berjaya dalam pelajaran mereka? Spoken like a true father. Adakah diperlukan tekanan tu sebenarnya? Okey, terima kasih pertama sekali kepada Cik Wan tadi di atas soalan. Sebenarnya tekanan sangat perlu.
Tidak kisah tekanan akademik ataupun apa bentuk tekanan, dia diperlukan untuk kita panggil booster our momentum. Bila kita berada pada takat yang sama, contoh hari-hari kita rasa selesa, mungkin silibus pembelajaran tu rasa sama je, tugasan sama je. Satu hari mungkin pensyarah atau cikgu bagi tugasan yang lebih sikit. So kita akan rasa alamak, kita rasa macam boleh buat ke tidak. So dia akan meningkatkan keupayaan kita untuk fikir dengan lebih mendalam, untuk mungkin bekerja dengan lebih rajin, ataupun berfikir dengan lebih kritis untuk buat. Dan semua tekanan-tekanan itu sangat diperlukan untuk kita pastikan bahawa kita punya journey ataupun perjalanan kita tidak berada pada kita panggil tahap yang sama. So, umpama macam statik. Betul, tanah statik. Macam contohlah analoginya kanak-kanak daripada dia berjalan sampai daripada dia lahir sampai dia berlari dan sebagainya, ada sahaja cabaran, tekanan yang diberikan. Meniarap tekanan macam gini dan sebagainya. Begitu juga dengan tekanan akademik, assignment yang mungkin bertambah, tahap kesukaran, mungkin beban tugas yang mungkin lebih bertambah pula lagi dengan bilangan akademik silibus yang perlu dikejar, subjek yang lebih kompleks. Betul. Dan dia sangat diperlukan untuk kita pastikan bahawa pelajar ini mampu mencabar dirinya untuk jadi lebih baik. Tapi tahap tekanan itu perlu diurus dengan baik. Okey, baik. Alright. Wan Adriel pula, silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sila. Saya mendapati kefahaman saya dalam subjek-subjek tertentu berkurangan bila belajar menerusi PDPR. Adakah ini boleh menambahkan tekanan akademik pada saya? Baik. Dia lah bertukar atmosphere, environment dia bertukar kan? Betul. Boleh effect ke? Boleh. Maksud dia contoh PDPR ini kita akan tahu belajar daripada rumah. Khusus kita menggunakan teknologi lah ataupun kita panggil kelas dalam talian. Sebagai contoh, pelajar macam kita ni ada satu jenis pembelajaran ataupun learning style yang kita sukai untuk kita lebih memahami. Sebagai contoh, kita ada 3 jenis. VAK, visual, auditory dan juga kinestetik. Ada individu yang kalau dengar dia dah boleh faham. Ada individu yang kena jelas visual, nampak gambar raja kan, baru dia boleh faham. Dan ada dia memerlukan pergerakan. Dia perlu bergerak, dia perlu buat sesuatu benda untuk dia lebih memahami. Dia punya muscle memory itu lebih kuat. Apabila PDPR ni berlaku, contohlah kalau macam mungkin saya ni jenis orang yang mungkin nak kena kinestetik, pada masa yang sama kena kita panggil visual, kena nampak, tengok macam tu kan. Mungkin dekat dalam sekolah dulu ataupun pelajaran saya nampak cikgu tu tulis. Ini ada yang ini kan, ini. Namun contoh kalau PDPR mungkin dengar suara cikgu je. Betul kan? Jadi kemungkinan kefahaman tu takkan sampai sebagaimana individu yang dia ada kepakaran dalam bidang pendengaran. Dia dengar je dia boleh faham. Ini akan menimbulkan kita panggil tekanan akademik supaya nak dapatkan kesukaran itu, supaya dia tak match. Dia tak kena dengan cara pembelajaran individu. Dia akan boleh menyebabkan sesetengah individu dia akan rasa macam kenapa PDPR tak sama dengan yang kita nampak, sebab dia mungkin akan ada ketidakseimbangan daripada sudut learning process ataupun learning style ataupun jenis pembelajaran individu. Tapi kalau dalam kes-kes yang di mana kami terpaksa begitulah kan, mungkin PDPR ataupun ada yang macam dalam kelas pun dah tak boleh nak fokus. Lebih sesuai PDPR. How is it that we can, ibu bapa boleh macam serba-serbi membantu overcome tekanan akademik? So kalau ibu bapa, macam saya katakan tadi, ibu bapa sudah tiba masanya ibu bapa ni, dia lebih memahami cara anak-anak ini belajar. Kadang-kadang setiap individu dia mesti ada cara pembelajaran yang lebih digemari. Betul? Sama ada dia gabungan pendengaran, penglihatan ataupun ada gabungan sampai 3, kinestetik dan sebagainya. Apabila ibu bapa kenal pasti kelebihan dalam memahami anak-anak, jenis pembelajaran anak-anak, maka dia lebih mudah untuk membantu. Contoh kalau dia tak dapat kemudahan daripada sudut face-to-face kelas yang melibatkan bersemuka, dia boleh menggunakan pendekatan bila dia PDPR, dia boleh menggunakan pendekatan untuk bercakap dengan anak, visual kan, tunjuk gambar raja. Pertama sekali mesti kena faham dulu cara untuk
memahami cara pembelajaran anak-anak supaya informasi tu walaupun sama disampaikan oleh orang, namun dia penerimaan daripada pelajar ni takkan sama, dia berbeza-beza. That's why bila dah tahu tentang bagaimana learning style ini boleh digunakan di anak-anak, dia akan jadi lebih mudah proses tu. To find the solution, we need to know what the problem is, to identify the problem dulu. Okay, terima kasih banyak-banyak Wan Eddie, Wan Edrol, Jaya dan juga Melati kerana sudi bertanyakan soalan dan sudi bersama kami hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan hari ini, Doktor, bagi anak-anak remaja di luar sana, tadi kita dah sentuh dah macam mana ibu bapa boleh kena pasti dan macam mana ibu bapa boleh bantu. Macam mana pula dengan anak-anak remaja kita sekarang ini yang sendiri macam aku rasa dan ini burn out ni, tapi macam mana kita nak tahu dengan pastinya macam kita ni dah mendekati arena burn out ni. Okay, baik. Alright, soalan tu sebab kadang-kadang kita tak perlukan kita punya body ni dia dah bagi signal sebenarnya pada kita. Akhir-akhir dah tak boleh cope. Macam automain. Betul, tak boleh cope. Kadang-kadang mungkin mindset kita, minda kita rasa betul awak boleh buat. Tapi badan tidak boleh menerima, dia tidak boleh berkompromi dengan minda. So bila kita dah kena pasti, bila badan dah mula memberi signal. Signal apa tadi? Maksudnya mungkin low daripada sudut appetite. Kita dah mula rasa tak nak selera makan, nampak pizza pun rasa macam tak naklah makan. Sebelum ni mungkin kita suka pizza tersebut. Kita dah mula rasa tidur-tidur kadang terjaga ataupun tak nak tidur. Bila kita dah mengenal pasti, badan sudah memberi signal kepada kita, cepat-cepat cari bantuan. Bila kita dah kenal pasti simptom, dapatkan bantuan dengan memberitahu kepada individu yang rapat dengan kita. Ibu bapa, adik-beradik. Contoh Alia, macam mana ni saya mula merasa ni. Kawan pun akan cakap, apa simptom yang you akan rasa. So bila kita dah dapat tahu ataupun kita dah berkomunikasi secara terbuka dengan ibu bapa dan dapatkan kepastian, kita boleh jugalah memberi bantuan ataupun mengambil ataupun kita panggil mendapatkan bantuan daripada pakar-pakar. Okay, sekarang ini banyak sebenarnya Alia assessment atau penilaian untuk menilai tahap stres. Betul? Tahap anxiety, tahap depresi. Pergi ataupun cari bantuan untuk kita sahkan. Kadang-kadang kita fikir, aku ni dah burn out ni. Kita selalu cakapkan kita sedangkan kita mungkin itu simptom stres saja, belum sampai tahap burn out. Tapi kita ni kan metafora bukan main tinggi. Jangan paranoid jugalah kan. Betul, metafora ni, saya dah telah burn out ni sebagainya. Tapi makan lalu pun burn out ni, burn out. Betul tak? Tapi bila diagnosis yang salah, so kita kena lalui screening yang betul. So bila kita dah tahu signal daripada badan, bila kita dah tahu signal daripada badan, badan dah memberi signal, so kita nak mencari bantuan, kita cari bantuan pada saluran yang betul. Screening test tu ataupun ujian itu mengesahkan diagnosis yang betul supaya kita betul ini adalah merupakan tanda-tanda burnout. Sebab betul setiap simptom ataupun setiap difficulties yang dialami itu dia ada tempoh tertentu untuk kita clarify, kita rasa inilah simptom stres, inilah daripada burnout dan inilah mungkin simptom depresi dan sebagainya. So kita haruslah juga dapatkan bantuan daripada pakar. Jangan kita pandai-pandai diagnose diri sendiri. Sedangkan kita ni belum lagi jadi pakar. Nak jadi pakar kan, tak nak burnout kan, tak nak depression kan, supaya kita boleh teruskan pembelajaran satu hari nanti jadi pakar, harus dapatkan bantuan dari pakar. Saya tambah sikit lagi bila kita dah kenal pasti kita punya simptom tu, kita kadang-kadang kita malu nak dapatkan bantuan. Sebab kita nampak takkan itu pun kau nak burn out. Benda-benda kecil pun nak burn out kan. Pertama sekali buang perasaan malu. Dapatkan bantuan, maksudnya saya perlu dibantu. Dapatkan bantuan. Saya perlu dibantu. Jangan kita kata jangan kerana kita rasa malu, akhirnya kita tak nak dibantu. Right. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak doktor dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penonton online kita, juga penonton anda yang sedang menonton di luar sana, dan harap-harap episod kali ini serba-serbi dapat membantulah andai kata anda mengalami situasi yang sama. Andai kata anda terlepas apa-apa ataupun ingin memberikan kepada kami sedikit feedback mengenai topik hari ini, boleh saja layari, like, follow dan share laman media sosial kami. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Dan saya Sharifah Alea. Assalamualaikum. Bye-bye.